Saya nak record dulu. Alright, hari ini kita akan berbincang tentang pengkhotbahan, preaching. Sebagai seorang pastor, ya, ialah main responsibility ya, tanggungjawab yang penting ya, tanggungjawab penting ialah untuk berkhotbah. Berkhotbah itulah kamu harus tahu cara-cara berkhotbah. Dan di sini ya, kita tak akan bincang cara-cara berkhotbah. Kita hanya bincang tentang kepentingan dan apakah khotbahan-khotbahan itu aja. Ya, macam mana berkhotbah itu satu mata pelajaran sendiri. Ya, tengok, cara-cara berkhotbah pun satu kelas 3 bulan. Ya, kalau tidak, kamu semua berkongsi tak ada isi. Macam minum kopi tak cukup kau. Ya, right. Oleh itu, itulah panggilan utama kita sebagai pastor, ialah untuk berkhotbah. Ya. Kenapa berkhotbah? Berkhotbah kerana kita berkhotbah Alkitab. Ya. Value. Value itu apa tu? Value. Nilai. Ya, nilai ya. Nilai-nilai di dalam Alkitab. The value in the Bible. Value. Nilai-nilai. Pengkhotbahan kita mesti mempunyai untuk mengingatkan jemaat-jemaat tentang nilai-nilai Tuhan. God's value. Kasih, patient, jalan lurus, semua. Kurang dosa, semua. Alright? Kita kena berkhotbah tentang nilai-nilai. Mari kita tengok, tolong kalau kita boleh tengok 1 Korintus. 1 Korintus 1:21. Saluji, boleh tolong baca? Satu Korintus 1 ayat 21. Yap. Oleh sebab kebijaksanaan Allah, Dia telah menetapkan bahawa dunia tidak mungkin mengenalnya. Dengan kebijaksanaan sendiri, Allah berkenan menyelamatkan orang yang beriman kepadanya melalui berita yang kami kabarkan yang dianggap sebagai kebodohan. Diselamatkan dengan apa? Melalui berita yang kami sampaikan. Diselamatkan dari menggunakan berita. Ya, kan? Dia menggunakan berita. Oleh itu pengkhotbahan kita, kalau kita berkhotbah kebenaran, ia akan menyelamatkan seseorang. Betul tak?
menyelamatkan. Okey, apa yang kamu memberitakan? Apakah isi-isi utama? Siapa tahu? Apakah isi-isi utama dalam khutbahan kita yang terpenting? Keselamatan. Ha? Keselamatan. Keselamatan. Betul. Okey. Ya. Tengok ini ya. Okey, Joseph tolong kita baca. 1 Korintus 9:16. Satu Korintus 9:16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Memberitakan apa? Injil. Injil, gospel. Apa yang Paulus katakan betul. Celaka kecelakaan bagi saya. Wow, macam curse Kalau pemberitaan saya, pemberitahuan saya tidak ada keinjilan tak ada tentang Injil, no gospel curse me kecelakaan. Wah. Oleh itu, khutbahan kita bukan hanya memberi merangsangkan motivasi. Ya, benar. Kita ada pernah berkongsi tentang motivasi lah. Kita mesti positif. Haleluya, ya, itu benar, ya. Tapi lebih benar ialah berkongsi tentang Injil. Injil. Kerana Injil memberi hidup. It gives life. Ya, Joseph, betul. You say Christian living. Sebenarnya sekarang saya memberi kelas pada satu kumpulan anak-anak muda dari Vietnam. Pastor di sana panggil saya tolonglah mengajar orang-orang muda di sana. Saya pun tanya dia, apa yang kamu nak? Apa pun boleh. Tak boleh lah. Apakah perasaan dia pun kata yang pentingnya ialah Christian living, hidup sebagai seorang Kristian. Oleh itu saya sekarang develop satu program untuk mereka tentang hidup sebagai seorang Kristian berdasarkan Roma 12:1 dan 2. Yang pentingnya ialah Roma 12:2. Penukaran, renewing, pembaharuan, renewing of your mind. Renewing of your mind, Christian living, cara-cara. Dan saya lepas ni saya akan guna buah-buah roh, fruit of the spirit. Itulah cara-cara untuk hidup sebagai seorang Kristian. Joseph, you are right. You're right about Christian living. Itu penting. Oleh itu, khutbahan kita nombor 1 penginjilan, ya, nombor 2 ialah cara-cara hidup sebagai seorang Kristian. Right? Okay? Faham? Okay. Apakah itu khutbahan? Nombor 1, khutbah datang dari siapa? Sumber dia Tuhan. Ya. Saya sudah berkhutbah, lebih kurang 30 tahun berkhutbah sampai hari ini. Tiap-tiap kali kalau saya berkhutbah, saya pun gemetar. Saya pun takut. Tuhan, macam mana tolonglah. Tiap kali sebelum saya berkhutbah, saya baca dulu. Sekarang saya Bible study sendiri. Buku Jeremiah. Ya, saya baca. Dan kitab saya is study Bible. Study Bible. Belajar baca, ya. Saya pun belajar juga.
Sekarang belajar Yeremia. Ya. Kerana khutbahan datang dari ialah sumber. Sumber dia Tuhan. Bukan dari pengetahuan saya, bukan apa yang saya belajar, tetapi dari Tuhan. Ya, Tuhan. Khutbah. Apakah itu khutbah? Nombor satu, khutbah itu ialah untuk membuat proklamasi, proclaim. Ya, proclaim. Proklamasi. Ya. Nombor dua, memberitahu tentang berita baik. Berita baik. Sekarang dalam dunia ini, atau terutamanya dekat COVID-19, tak ada berita baik, kan? Sekarang, terutamanya dekat Semenanjung sini, boleh merentas negeri. Adakah itu berita baik? Belum tahu lagi. Belum tahu Orang lagi. orang Sabah sedih, Pastor, belum Kenapa? boleh lintas negeri. Ya. Sabah belum boleh Sabah. Belum boleh. Belum Belum. Tak boleh Dekat Semenanjung, kita merentas negeri juga kerana ekonomi. Ekonomi saja. Bukan kerana keselamatan bukan. Ekonomi. Ya. Oleh itu dekat Selangor sini, John, Saloji, Esther kena jaga-jaga. Walaupun sudah buka BCM sudah buka kan? John semua boleh keluar. Beli barang ke Untuk semua full ke time boleh. saja. Hah? Ya, tapi strict sikit lah Pastor. Yalah, jaga-jagalah. Pakai mask semua. Ya. Ya, jaga-jagalah. Oleh itu, khutbah ialah untuk membuat proklamasi. Nombor dua ialah memberitahu berita baik. Nombor tiga ialah mengajar, to teach. Ya. Khutbahan ialah juga tentang pelajaran. Yang kita akan bincang lebih dalam bab lain. Sekarang bab 8. Ya, bab 9 ialah sebagai seorang pastor, kita mengajar. Bukan hanya sekadar berkhutbah. Ya. Membuat proklamasi, kita memberitahu. Ya. Mengkhabarkan berita baik. Dan juga untuk mengajar. Ya. Kita membawa sesuatu message. Membuat pengutusan. Kerana kita membuat pengutusan dan juga kita mengutus berita dari Alkitab, itu memberi kita authority lah. Kerana kita menggunakan Alkitab. Hidup saya, cerita saya tak penting. Walaupun ada kalanya dalam pengkhutbahan kita menggunakan ilustrasi kan, sendiri ke, kawan ke, anak-anak ke, semua. Itu okey. Kita gelak, kita senda, ya. Tapi itu tak penting. Yang penting ialah apa yang tertulis dalam Alkitab. Just main thing. Oleh itu, kalau boleh dalam pengkhutbahan kita guna ilustrasi, terutamanya dalam Alkitab. Ya. Bukan hanya sekadar dalam hidup kita. Ya. Dan biasanya apa tu prophet prophet nabi, bukan nabi ya, prophet nabi ya. Ya, nabi. Nabi kan, okey. Biasanya terutamanya dalam perjanjian lama, alright, biasanya lah nabi-nabi yang membuat khutbahan, they preach. Cara-cara prophet ya, nabi-nabi mereka memberi
syarahan ke semuanya ialah semacam seorang pengkhotbah. Ya, khotbah. Alright? Apakah tujuan? Kita tengok tujuan. Kenapa kita berkhotbah? Apa yang saya katakan tadi, kita berkhotbah supaya orang apa tu kepercayaan mereka, ya, their belief, lebih kuatkan kepercayaan mereka. Keimanan mereka menjadi kuat. Iman. Okey. Mari kita tengok Roma 10:13 sampai 15. Sila baca sendiri, nanti kita bincang sikit. Roma 10:13 sampai 15. Ya, Pastor tadi. Roma 10. Sorry. Lupa bagi firman tu. Roma 10:13 sampai 15. Sudah? Okey, ramai kamu sini ada hal. Okey, kita ambil rehat sekejap lah. 10 minit. Sekarang 9:50 balik pukul 10. Boleh ya? Okey, Pastor. Okey. Okey, Pastor. Apabila kamu baca Roma 10 sampai 13, boleh beritahu kita di sini.
Siapa? Roma 10, 13 sampai 15. Apa yang kamu dapat lihat? Harus harus ada seseorang yang mengkabarkan berita baik. Betul. Ya. Seseorang yang memberitahu kabar baik, ya. Kalau ada pemberita, apa yang kita harus ada? Boleh ulang lagi, Pastor? Kalau ada pemberita, mesti ada Pendengar. Berita. pendengar atau ataupun penerima kan? Lagi? Apa yang akan terjadi apabila seseorang mendengar dan menerima? Apa akan terjadi pada mereka apabila mereka mendengar dan juga menerima? Diselamatkan. Diselamatkan. Ya, mereka diselamatkan kan? Ya, kerana mereka mendengar. Ya. Ada apa lagi? Ya, Pastor. Dari renungan saya lah, Harus ada yang Ya, Saluji. apa nak teruskan? Saya ke Selepas Saluji dan Esther. Ya. Apa tu? Saluji. kita harus ada perancangan dan juga mencari idea lah untuk memberi penginjilan. Sebab di sini ditulis bukan saja orang yang percaya, tapi kepada orang yang belum percaya. Sebenarnya kita nak jangkau orang yang baru ni sangat sukar sikit dengan budaya dia, cara dia sendiri. So apa yang saya renungkan, kita harus cari idea lah untuk bagaimana kita nak menarik mereka kepada Tuhan. Dan memang berbuahlah sehingga berbuah gitu. Bagus. Esther nak cakap sesuatu? ya bagaimana Kalian tak berapa baik Esther. Sudah kalau mereka okey, mau mendengar firman Tuhan, Mhm. maka harus tak bagus. Cuba lagi. Okey, cuba lagi sekarang. Tak dengar. Talian Esther tak elok. Kalau Esther mau type pun boleh. Kalau boleh type. Ya kalau ada Okey. mereka mau mendengar. Oh, sorry lah Pastor, tak boleh. Panggilan line sana tak berapa elok Okey. Mau type? Kalau mau type pun boleh. Type. Chat dalam chat. Tengok. Esther sekarang hilang. Mungkin dia marah lah dengan kita lah. Saluji lah. Esther nak cakap, Saluji masuk lagi. Alamak. Tersinggung perasaan dia. Tidaklah, gurau je lah. Gurau je. Okay. Kita tunggu sekejap. Okey, sebelum ya, sementara Esther masuk, dah masuk. Tapi dia sementara kita tunggu Esther, boleh tak kamu semua baca ya Roma 1:16.
Roma 1:16 ya. Esther sudah masuk? Belum lagi ya? Belum lagi ya? Kamu semua boleh dengar saya? Boleh, Pastor. Boleh. Boleh ya, boleh dengar. Hanya Esther saja kerana line dia tak berapa elok. Ya. Okey. Apakah itu Roma 1:16? Okey, Esther boleh. Esther sudah boleh masuk. Seperti dia belum connect kepada audio. Ya, belum lagi lah. Okey, tak apa. Okey, apa Joseph beritahu kita di sini apa itu Roma 1:16? Roma 1:16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kukuh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tengok. Injil itu ialah untuk keselamatan kan. Oleh itu kamu semua harus teliti, be careful. Tiap-tiap kali kamu berkhotbah, terutamanya khotbahan tentang keinjilan ialah untuk mendapat keselamatan. Is to save someone's life. Ya, menyebabkan seseorang menjadi orang percaya. Menyebabkan seseorang itu menjadi orang selamat. Tengok berapa pentingnya tentang khotbahan. Ya. Apa yang kita boleh bincang di sini tentang Roma 10? Nombor 1 ialah firman diberitakan. Ya, ada firman. Nombor 2, orang berdosa mendengar apa yang diberitakan. Bukan hanya mereka mendengar, mereka mendapat kepercayaan. Mereka mempercayai. Apabila mereka percaya, mereka bertobat. Ya, bertobat. Ya, dan memanggil Tuhan untuk memaafi mereka dan mereka diselamatkan. Inilah apa yang kamu beritahu kita semua di sini. Ya, tadi. Ada? Ya. Okey. Boleh kita teruskan? Okey, Kita Pastor. kita nak tengok apakah sifat-sifat dan kepentingan pengkhotbahan. Kenapa itu penting? Ya. Kita semua setuju bahawa satu sifat tentang pengkhotbahan ialah tentang keselamatan. Betul tak? Kita buat pengkhotbahan terutamanya penginjilan, kita berkhotbah tentang Injil, ya, gospel, ya, untuk memberi keselamatan. Ya. The content, isi tentang penginjilan itu penting. Bukan cara-cara. Cara-cara juga penting lah. Ya, jangan sampai orang tertidur lah. Ada sikit lah. Tapi yang pentingnya adalah isi. Apa yang kita menginjilkan, apa yang kita berkongsi. Ya. Kerana
kita berkongsi dengan kuasa Tuhan pada sesiapa yang percaya. Apabila mereka percaya, mereka dapat diselamatkan. Dan kubahan ialah membuka sesuatu yang tersimpan, misteri. Inggeris kata hidden, sesuatu yang ada kalanya orang tak tahu. Kamu semua tahu. Kamu dekat BCM, kamu ada guru-guru. Ya, ramai jemaat mereka tak ada. Mereka tak tahu. Ya, Inggeris kata misteri-misteri. Mereka tak faham. Mereka tak faham tentang Alkitab. Terutamanya kami sebagai Cina dan juga India Hindu, ya. Kerana dah bertahun-tahun ramai orang mereka percaya tentang ajaran-ajaran agama Cina, agama Hindu, ya. Dan minda kami banyak, ya, banyak filosofi, banyak ajaran-ajaran Cina. Oleh itu, apabila kalau saya menjadi orang percaya, ajaran-ajaran Cina itu kena keluar dan memiliki ajaran-ajaran dalam Alkitab. Itu mengambil masa. Ya. Oleh itu, kita harus memberi kebenaran kepada orang-orang. Kebenaran. Ya. Dan kita harus membuka minda-minda orang. Begini ke? Ya. Begitu ke? Ya. Menjadi orang selamat ialah dengan percaya, mempunyai keimanan. Itu aja ke? Itu aja. Tapi dulu ajaran kami, kami kena bayar ini, kena bayar itu, kami kena dihukum semua. Ya. Sekarang ajaran yang baru. Ya, ajaran dari Alkitab. Ya. Dan apabila kita ini penting, ya. Apabila kita berkhutbah, kita biarkan, ya, mempelawa jemaat-jemaat untuk membuat keputusan, berespondan, ya, berespondan untuk percaya ataupun tidak percaya, untuk menguatkan semangat, keimanan mereka. Kenapa ini penting? Kerana berita baik itu terdesak. Is urgent. Keselamatan itu terdesak. Tengok sekarang, ramai orang yang susah, kan? Ya, secara keuangan, secara keselamatan, semualah. Ya, keadaan terdesak. Oleh itu, kita harus memberitahu berita baik, terutamanya dari Injil, Gospel that will bring good news. Alright. Sampai sini ada apa-apa soalan? Kalau tidak, saya memberi sedikit masa untuk kamu semua. Ya. Tengok soalan ini, soalan-soalan. Kalau boleh, ambil 10 minit. Sekarang pukul 10.20 sampai 10.30. Ya. Tulis. Apakah yang terpenting bagi diri saya sebagai seorang pengkhotbah? Bagaimanakah saya pasti bahawa pendengar saya fahami apa yang saya khotbahkan? Apakah kelebihan saya sebagai seorang pengkhotbah? Boleh? 10 minit, tolong tulis. Ya.
Okey, yang ini selalu saya katakan ini sebagai satu renungan untuk kamu semua. Ya. Bukannya saya nak kamu semua berkongsi ataupun memberi jawapan. Memang tak ada jawapan. Ada kalanya kita berfikir mungkin kita ada sesuatu kekurangan. Ya. Inilah masa untuk meningkatkan diri kita sendiri. Upskill ourselves. Alright. Okey, kita tengok tentang persiapan untuk berkhutbah. Ya. Apakah cara-cara kita bersiapkan diri kita? Persiapan ya. Persiapan ini harus datang dari Tuhan. Terutamanya melalui Roh Kudus. Ya. Melalui Roh Kudus. Ya. Inilah cara-cara ya kita membaca dan belajar. Sebagai satu persiapan persendirian peribadi. Kita juga kena jaga ya development peningkatan Pembangunan. pembangunan keimanan spiritual, kerohanian, ya, pembangunan kerohanian kita, ya. Dan sebagai seorang pemimpin, ya, terutamanya sebagai seorang pemimpin, ya, kita sini bukan bincang tentang kepimpinan, kita bincang tentang seorang pastor, ya. Hidup kita mesti berkonsisten. Bukannya naik turun. Hari ini mood elok, bagus, gembira. Esok mood tak elok, geram, marah. Satu peramah, satu pemarah. Ayo. Ya, jangan. Ya, mesti mempunyai konsisten. Ya, supaya orang senang untuk menyerap ataupun senang untuk menerima kata-kata kita. Ya. Okey? Kita tengok tentang ada kalinya kita mempunyai macam mana kita bersiapkan diri kita. Nombor satu, cara-cara baca. Nombor dua, pengalaman. Dan kedua-dua ini akan influence ya cara-cara kita berkhutbah, mempengaruhi pengalaman kita dan juga apa yang kita baca akan mempengaruhi cara-cara kita bersiap sedia. Ya. Oleh itu, sebelum kita berkhutbah, kita siapkan diri, kita kena baca. Memanglah kita kena berdoa, baca. Macam sekarang saya baca tentang Yeremia ya. Tapi mungkin saya tidak akan berkhutbah dengan menggunakan Yeremia ya. Itu hanya untuk pembacaan peribadi. Yeremia. Ya. Yeremia ada 51 pasal ke apa? Tak ingatlah. Ya. Okey, apabila kita dah baca dan pengalaman kita, ya, kita bersiap, kita pun mula. Ya, kita cari isi-isi material. Apa yang kita cari? Kita cari illustration kan? Apa yang kita nak bincangkan, ya. Kita tengok aplikasi hidup, ya, apa yang kita boleh guna. Okey, sekarang banyak khutbah tentang COVID-19. Cara-cara kita mengendali COVID-19, tingkatkan keimanan, macam mana, bla 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 semua. Ya. Tapi yang pentingnya ialah Injil, Alkitab. Yang ini penting, tafsiran Alkitab. Adakah kita menafsir
Alkitab dengan betul. Ya, banyak ajaran sesat kan. Kerana mereka ingatkan, mereka tahu, mereka faham, tapi banyak ajaran sesat. Ya, ajaran sesat ini hanya untuk memberi syok sendiri ya. Dengar wah syok ya. Tapi itu bukan ajaran dari Alkitab. Ajaran Alkitab bukan hanya untuk syokkan telinga, tetapi ajaran Alkitab ialah untuk memberi pengubahan dalam hati hidup kita. A change of lives, pengubahan dalam hidup. Yang itu kita inginkan. Dan apa yang kita beritahu? Informasi Alkitab. Apa yang ada dalam Alkitab? Informasi. Selalu kita kena beritahu tentang Alkitab. Kerana Alkitab itu hidup. The Bible is life. Ia hidup dan memberi kehidupan. It gives life. The word gives life. Your word won't give life. Kata-kata kamu tidak akan memberi hidup. Kata-kata kamu, hidup kamu hanya memberi encouragement ya, memberi what is encouragement? Memberi Dorongan. dorongan pada mereka. Itu bukan memberi hidup, tetapi ayat memberi hidup. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. My word is life. Is alive. Oleh itu, tiap-tiap kali kita kubahan, kita kena beri ayat-ayat. Ayat-ayat. Itulah cara-cara dan ini semua akan mempengaruhi cara-cara kita berkhutbah. Isi-isi Alkitab, hidup, aplikasi, itu penting. Ya, kita pun boleh berkongsi, memberi dorongan pada jemaat-jemaat. Saya juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapa, saya tahu cara-cara, saya tahu susahnya menjaga anak-anak, ya, bla 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 semua ya, supaya mereka faham, mereka tahu bahawa kamu faham. Itu penting, ya. Saya seorang bapa, saya faham. Bapa-bapa di sini saya faham. Bukannya senang menjadi bapa, ya, ataupun menjadi suami, bukannya senang. Selalu ada selisih faham. Ya, kerana kasih suami isteri kita masih bersatu. Kerana kasih pada anak-anak keluarga ini masih bersatu. Ya. Kita ini yang kita perlukan untuk mendapat satu khutbah yang baik dan dibentangkan pada orang lain, presented, given pada orang, pada jemaat. Selalu kita ikut, ya, langkah-langkah ini. Ikut langkah-langkah ini. Okay. Dan selepas apa itu review? Saya tak tulis ini ya. Kalau boleh ya. Okay. Sorry ya. Warna merah tak nampak. Kaji semula, review. Ya. Kenapa kita kaji semula? Kita kaji semula supaya kita dapat improve lah. Ya, improve.
kita dapat memperbaiki cara-cara khotbahan. Saya sudah berkhotbah untuk 30 tahun. Masih ada orang kata tak elok, tak baik, tak apa. Ya, memang. Ha? Saya tak perlu setuju pada mereka ataupun tidak setuju pada mereka. Itu tak penting. Ya. Yang penting ialah mungkin apa yang mereka katakan itu benar. Ya. Saya memperbaiki. Kenapa tadi kamu naik pentas tak senyum lah, macam marah saja. Saya pun tak perasan aja gak, Tapi mereka tak tahu bahawa saya gementar. Apabila saya gementar, mana boleh senyum kan? Tapi mereka tak faham. Apa yang mereka tahu bahawa kamu tak senyum. Tengok action tak nak senyum Tapi saya tak tahu senyum. Kenapa saya gementar kan? Kita kena perasan. Oh, saya tak senyum. Mereka ingatkan saya action. Angkuh. Tapi bagi saya bukan angkuh, tapi saya gementar. Tapi mereka tak faham. Saya nak beritahu kamu semua, sebagai pelayan, sebagai pastor, jemaat memang tak akan faham. They will never understand. Tak akan faham. Kenapa? Kerana mereka domba. Mereka bukan gembala. Kamu semua gembala. Di sini kita belajar cara-cara menjadi seorang gembala yang baik. Gembala yang baik akan memberi makan pada domba-domba. Domba-domba tidak akan memberi makan pada gembala. Ingat tu. Shepherd feed sheep. Sheep will never feed shepherd. Bukan kerja domba untuk memberi makan. Oleh itu, kalau kamu semua ingatkan, domba-domba akan memberi kita encouragement, encourage, Bukan yang senang. Galakkan, kalau kita inginkan galakan dari domba-domba, tunggulah. Tunggu sampai Yesus datang. Jangan. Tapi domba-domba inginkan galakkan daripada gembala-gembala. Tiap-tiap kali apabila kita mengambil mic, apabila kita berkhotbah, mereka inginkan galakkan. Kenapa? Kerana mereka bertengkar dengan isteri, bertengkar dengan suami, kepala pusing kerana anak-anak, kekurangan wang, semua bla bla bla, semua itu. Mereka runsing, bingung. Oleh itu apabila mereka mendengar khotbahan kita, mereka inginkan galakan. Saya pun perlukan galakan. Saya ada masalah dengan isteri juga. Saya juga manusia. Tapi tak. Jemaat-jemaat ataupun domba-domba, mereka tak akan kurang memberi galakan pada pelayan-pelayan ataupun gembala. Itu fact, maklumat. Itu memang hakikat. Hakikat yang tidak dapat diabaikan. You cannot avoid. Oleh itu, live with it. Hiduplah begitu. Apabila kamu ingin menjadi seorang pastor, itulah yang kamu harus hidup bersama. Hidup. Okey? Okey ya? Okey tak, Esther? Tengok. Muka dia muram sikit. Angkuh lah dia. Tengok dia, angkuh dia. Tak tahu senyum lah. Mungkin dia angkuh ke apa ke. Biasa. Okey. Mari kita tengok. Ya, saya mau ingin juga. Kalau dalam pelayanan khotbah adalah one of the major ministry
di dalam pelayanan pengembalaan lah. And tidak dapat dinafikan ada waktunya kita, kalau kita masih baru bermula pelayanan, ada banyak kekurangan. But as time goes along, kita juga akan banyak improve lah. But along the way kita mau improve itu, saya rasa lah, saya belajar yaitu apa yang penting di dalam khotbah, pelayanan khotbah kita adalah kita harus punya fikiran bahwa apa yang kita akan sampaikan itu dapat mengubah jemaat yang mendengar, itu pertama. So, and daripada situ barulah kita tidak hanya memikirkan khotbah kita itu hanya satu yang mendorong ataupun just only inspire people, but it is the truth yang beri pembebasan Ya. dan keselamatan lah, dan hidup. So itu satu. Yang kedua yang saya perhatikan di dalam pelayanan khotbah adalah sebelum kita khotbah, we must have the quality of apa yang kita harus khotbahkan. That is very important lah, because barulah kita tidak akan mengira lagi seberapa lemah penyampaian kita. Mungkin kita memang jenis yang tidak pandai berkata-kata lah. But if we have that quality firman Tuhan itu di dalam diri kita, sederhana manapun cara kita menyampaikannya, jemaat akan merasa diberkati dan mereka rasa firman Tuhan itu betul-betul hidup, karena kita sudah hidup di dalam firman Tuhan yang kita sampaikan. So untuk hidup dalam firman Tuhan itu sendiri juga cabaran kita sebagai seorang yang dipersiapkan untuk jadi hamba Tuhan lah, pastor di gereja-gereja dalam pelayanan kita. Jadi the quality of life itu sangat penting juga lah ya. We mean what we say what we mean. Yeah, exactly. Ya. Itu pastor, sedikit refleksi lah, pengalaman. Bagus. Kita bukan yang penting kamu semua mesti ingat bahawa khotbahan kita sekarang, kita bukan belajar dalam pelajaran format, hanya belajar 1+1 2, 2+2 4, itu bukannya. Pengalaman kita itu penting juga. Apabila kita berkongsi ataupun berkhotbah, kita bukan hanya beri orang-orang teori 1+1 2. Kalau kamu ikut ini, berdoa dan juga puasa, kamu akan dapat ini. Tak sebegitu senang. Ya. Yang pentingnya orang nak tahu bahawa boleh jalan ke tak boleh jalan. Ya. Boleh. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil, kerana ada Tuhan pernah berkata dalam kitab dia. Ada God's promises pada kita. Dan saya sebagai seorang jemaat juga, saya sebagai seorang Kristian juga, saya pernah mengalami. Oh, mereka tahu. Oleh itu pengalaman kita penting juga. Kita memberitahu orang sesuatu yang bukan mustahil. Ya, tetapi boleh. Kerana Tuhan boleh. Ya. Joseph, thank you. That's very true. Ya, benar. Okey, kita tengok tentang pengendalian khotbah. Apa itu? Ada kalinya kita ada pengaruh dari luar. Apakah pengaruh-pengaruh luar? Bukan dia negatif, bukan sekadar negatif, ya. Ada kalanya kita nak tahu tentang tujuan. Ya, tujuan. Kenapa kita berkhotbah? Kalau kita nak berkhotbah tentang kasih Tuhan, kita pun cari ataupun kita nak tahu, ya, apakah itu kasih Tuhan,
Dari mana kita nampak kasih Tuhan apabila orang nak melontar batu pada perempuan berzina tu, ya, kita nampak kasih Yesus pada orang-orang begitu. Ya. Kita nak tahu tujuan berita. Kenapa nak beritahu? Mungkin kita di satu tempat, ya, yang kurang, yang kita perasan, ya, kurang kasih. Kita boleh beritahu tentang kasih Tuhan. Ataupun kalau kita di tempat itu nak berkongsi, ya, nak berkhotbah, tempat itu memang ya, kita nak berkongsi tentang judgement, apa tu judgement, hukuman. Ya, mungkin mereka berdosa. Ya. Tempat yang banyak dosa ialah, kamu tahu tak di mana? Tempat yang banyak dosa itu ialah dalam gereja. Betul. Betul lah. Dalam gereja. Dosa apa? Bukan yang mereka mabuk, ya, berzina, bukan. Bukan itu. Dalam gereja apa dosa tu? Angkuh. Mereka ingatkan mereka pure, mereka tulen, bukan angkuh semua. Ya. Sebaliknya orang di luar dan tidak dalam gereja, mereka lebih takut. Kenapa? Kerana mereka berzina, kerana mereka judi, mereka mabuk, ya, mereka kelahi semua. Mereka tahu tak bahawa mereka salah. Ya. Tetapi mereka tidak tahu cara-cara nak bertobat. Sama dengan masa Yesus. Ingat tak tentang Farisi? Mereka ingatkan mereka suci. Mereka ingatkan mereka begitu baik. Ya. Angkuh. Ya. Oleh itu kita harus tahu pengaruh dari luar. Apakah tujuan kita nak memberitahu dan juga minda orang? Apa yang mereka fikirkan dan juga saiz. Di mana? Kalau saya berkhotbah di kumpulan Inggeris dan juga kumpulan orang asli, mungkin berlainan. Ya, berlainan. Ya. Mungkin itu mungkin aja. Saya pernah berkhotbah dalam kampung-kampung orang asli. Ya. Di kampung-kampung orang asli, mereka tak perlu poin 1, poin 2, poin 3, tak perlu. Ya, saya hanya berkongsi, ya, banyak pelayanan. Dalam orang asli banyak mereka nak kami doakan untuk mereka. Ya, doakan untuk anak-anak mereka. Itu. Kalau gereja besar kurang sikit. Gereja besar mereka nak isi poin 1, poin 2, poin 3, nak isi. Oleh itu kita nak tengok saiz dan siapa golongan orang apa yang kita berkhotbahkan. Ya. Faham? Itu pengaruh dari luar. Apakah pengaruh peribadi sendiri? Ya. Bukan tiap-tiap orang boleh berkhotbah yang sama. Saya tidak boleh beritahu kamu bahawa inilah cara-cara saya berkhotbah, oleh itu kamu semua ikut. Bukannya semua orang Alexo. Kamu mempunyai cara-cara kamu sendiri. Saya hanya boleh beritahu kamu semua isi-isi ataupun poin-poin. Yang lain kamu guna cara-cara kamu sendiri. Ya. Tapi yang pentingnya itu kita di sini semua setuju ialah kita mesti memberitahu message Injil, berita keinjilan. Berita keinjilan. Guna nota, tulislah.
Ya. Tulis. Saya sampai sekarang saya pun tulis. Kenapa tulis? Kenapa menggunakan nota? Supaya saya tidak perlu ingat banyak. Nanti lupa. Alamak, poin itu lupa. Ayamak, poin ini. Itu. Dan juga pengaruh peribadi ialah tingkah laku lah. Cara-cara your mannerism. Cara-cara bertutur, bahasa berlainan, bahasa kesat ke, kena jaga-jaga. Gaya, body language. Kalau kita khutbah tentang kasih, mungkin kita lebih lemah lembut. Ya, kalau kita khutbah tentang hukuman, ya, kena kesat sedikit. Tuhan, walaupun Tuhan memaafi, tetapi kita jangan dosa ke apa ke, neraka ke semua, kita lebih tegas. Ya, itu terpulang pada apa yang kita khutbahkan. Okey? Ada apa-apa soalan? Ya, tak ada. Kalau tidak, kita tengok apakah pelbagai cara khutbah. Ada cara-cara itu. Ada beberapa, saya boleh tulis di sini, ada 3. Ya. Satu, topikal. Kita bincang sedikit. Topikal. Dan nombor 2, khutbahan dari teks, textual. Topical, textual, teks. Ambil satu teks, kita bincang. Macam tadi katakan Roma 1:16. Ya. Saya tidak akan untuk berkhutbah. Guna satu, katakan bahawa Paulus mengatakan bahawa kita harus selalu berkhutbah. Selalu membuat penginjilan, bla bla bla. Hanya guna tu, ya. Nombor 3 ialah khutbahan berekspositori. Nanti kita bincang sedikit tentang ekspositori itu. Ya. Okey? Alright. Tengok sedikit dulu. Topikal. Di sini saya mengambil satu misalan macam mana berkhutbah secara topikal. Kita ambil satu topik. Okey. Siapa boleh beri saya satu umpama topikal. Tajuk. Mari kita bincang sedikit. Siapa nak beritahu? Beri satu topik. John. Setia. Setia. Setia pada raja dan negara. Itu boleh menjadi satu perumpamaan. Ilustrasi. Setia macam mana? Setia pada raja dan negara. Setia. Selepas setia, okey, cari satu ayat dari Alkitab. Ya. Setia, kalau boleh lebih tajam sikit. Tujuan dia. Setia pada apa? Pada siapa? Memang saya percaya John mengatakan bahawa setia kepada Tuhan, kan? Bukan setia pada isteri. Itu penting juga. Ya, setia. Tapi apa yang John nak katakan ialah tentang setia pada Tuhan. Oleh itu kita cari ayat-ayat tentang setia pada Tuhan. Dan yang pentingnya ialah macam mana seseorang setia pada Tuhan. Bla bla bla. Ya. Dan juga ada kalanya kita juga boleh berbincang tentang bukannya senang nak setia, ya. Masalah ada, bla bla bla. Ya. Dan lepas tu cara-cara mengatasi cabaran-cabaran setia pada Tuhan. Selalu, kerana topik kamu ialah setia pada Tuhan, kan? Setia. Selalu kata bincang masalah mengalami tentang kesetiaan pada Tuhan. Apakah cara-caranya kita harus setia pada Tuhan? Selalu. Ya, selalu. Saya beri satu misalan, ya. Tuhan yang Maha Kuasa.
tajuk dia. Saya nak beritahu kamu semua hari ini bahawa Tuhan kita itu memang seorang Tuhan yang maha kuasa. Ibrani 7:25 mengatakan bahawa kerana kuasa Tuhan, Tuhan dapat menyelamatkan. Wah, ya. Tahu tak? Nah, beritahu tentang ayat itu, Ibrani 7:25. Cara-cara Tuhan dapat menyelamatkan. Kenapa? Kerana Tuhan maha kuasa. Ya, bla 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 semualah. Beri ilustrasi ke semua. Nombor dua, Tuhan itu maha kuasa, dia dapat memberi rahmat, blessing. Ya. Blessing. Ataupun grace, dia beri. 2 Korintus 9:8, dia beri rahmat pada kita. Dia maha kuasa dan juga dia maha kasih pada kita. Ya. Maha kasih pada kita. Dan kerana, nombor 3, kerana dia maha kuasa, dia dapat menolong kita semua. Apa yang kamu mengalami, ya, ada kalanya kamu ingatkan kamu tidak dapat menolong diri kamu sendiri, tetapi hari ini ada berita baik bahawa Tuhan yang maha kuasa, selalu kata maha kuasa, dia dapat menolong. Inilah satu misalan, ya, tentang dengan cara-cara kita berkhotbah secara topikal. Ada apa persoalan? Kalau tidak, kita tengok, ya, satu khotbah menggunakan teks. Apakah teks itu? Teks itu kita nak ambil dari Ezra. Ezra kan? Sama ejaan Inggeris dan Melayu. Ezra. Ya, Pastor. Sama, Sama. okey, Ezra. Teks kita ambil satu ayat. Ezra 7:10. Ezra 7:10 mengatakan bahawa tentang ketaatan Ezra. Satu teks saja. Ketaatan. Macam mana kita tahu? You know, cara-cara Ezra sudah siap ketaatan. Cara-cara dia taat. Ya, nombor 2, kepatuhan yang lengkap, cara-cara macam mana seseorang taat. Kita boleh belajar dari Ezra. Ya, kita juga kena setia. Inilah, jangan katakan taat, setia, ya, pada Tuhan. Dan juga kepatuhan, ketaatan dia berterusan, continuous. Oleh itu saya nak beritahu kamu semua di sini, ya, saudara dan saudari, jemaah-jemaah sekalian, kita boleh meneruskan ketaatan kita, kesetiaan kita dengan bantuan dari Tuhan, with God's help. Dan juga apakah caranya khotbahan ekspositoria ini lebih mendalam lagi, lebih teknikal. Nombor 3, di sini saya hanya beri satu gambaran. Kerana kelas ini bukannya kelas cara-cara berkhotbah, ini kelas berlainan. Okey, saya hanya beri cara-cara. Okey, so khotbahan berekspositori ialah paparan terperinci. Kita lebih terperinci, kita lebih mengkaji, ya, ayat-ayat dengan lebih teliti, mendalam lagi, dan juga kita terangkan ayat-ayat. Dan lebih memberi aplikasi. Right? Dan poin-poin mesti dipetik dari Alkitab. Ini berlainan daripada tengok topikal ayat, ketiga-tiga ayat berlainan. Satu Ibrani, satu Korintus, ya, Ibrani ke Korintus dan juga ke Yuda. Yuda kan? Berlainan. Teks-teks berlainan. Tapi poin-poin di sini sebenarnya
dipetik dari passage itu, ya, passage itu. Ya, berdasarkan 3 atau lebih ayat berturut-turut. Macam kita nak bincang tentang senjata Allah. Efesus, ya. Apa tu? Topi lah, kan? Topi lah, dan arrow lah semua. Itu tiap-tiap itu point. Kita boleh bincang tentang moral seorang Kristian dan apakah perisai-perisainya. Ini satu misalan lah. Cara Kristian hidup, ya, dan juga kita boleh hidup dengan kekuatan yang diberi oleh Tuhan, iaitu perisai-perisai. Dan ayat 18 mengatakan bahawa kita harus berdoa selalu. Nah, ini cara-cara untuk berkhotbah ekspositori. Tengok sekejap, kalau tengok untuk 2 minit, 1-2 minit, dan kalau ada soalan, tanya pada saya. Dari 3 khotbah ini, Pastor, Pastor selalunya khotbah yang mana, Pastor? Ini, Textual. next. Kenapa? Bagi saya, textual lebih lengkap. Lengkap maksudnya kalau boleh kita ikut kerana kita ikut satu standar ataupun bukan hanya standar, kita ikut sebagai seorang pastor. Kecuali kamu seorang prophet ataupun kamu pergi gereja orang lain. Kalau pergi gereja orang lain, ada kalanya kita berkhotbah dengan menggunakan topikal. Macam John katakan, kesetiaan kepada Tuhan. Di sini saya nak beritahu kamu semua dan menggalakkan kamu semua untuk lebih setia pada Tuhan. Itu topikal. Kerana kamu hanya pergi gereja itu mungkin setahun sekali. Ya, tak perlu ikut silibus. Ya. Dan sekali, bagi seorang pastor dalam gereja, saya lebih bersyorkan tentang khotbah dari teks. Maksudnya macam kalau saya nak mereka belajar tentang Markus, ya, saya akan berkongsi untuk beberapa minggu. Ya, sekarang ya saya berkongsi tentang identiti kita semua sebagai anak-anak Yesus. Ya, kita menjadi garam. Ya, kita adalah terang, light of the world, salt of the earth, kan? Ya, kita anak-anak Tuhan, children of God. Ya, kita steward. Sebagai seorang steward, steward pengendali ya. Ya. Betul. Kita ikut teks. Ya. Dan saya kurang menggunakan expository kerana ada kalanya expository ini dia lebih teknikal lah. Teknikal, dan saya perasan orang-orang saya, jemaat-jemaat, mereka tak begitu selesa lah. Terlalu teknikal.
Ya. Dan ada kalanya dulu saya tak faham, saya guna Yunani, Greek. Bahasa Greek begini, ayo. Mereka tak pedulilah. Apa Greek lah, apalah tak peduli. Apa apa boleh saya lakukan? What is good for me? Saya nak tahu apa yang good for me. Ya. Oleh itu saya lebih guna textual. Right? Okay. Bagus, bagus. Ada lagi soalan? Kalau tidak, kita tengok tentang apakah cara-cara kita merancang tentang khutbahan kita. Sebagai seorang pastor, kamu harus merancang. Kurang-kurangnya pun 3 bulan. Ya. Kurang-kurangnya 3 bulan. Saya ada 10 poin. 10 poin tentang dah 10 minggu. Ya, saya tengok dulu. Sebenarnya saya nak berkongsi tentang apa tu connection lah. Connection. Hubungan. Terhubungan. Ya, hubungan. Ya. Cara-cara kita berhubung dengan orang-orang yang belum percaya. Ya. Terutamanya kita membuat penginjilan. Nombor 1, itulah khutbahan nombor 1 ya. Kita mempunyai tanggungjawab untuk berhubung, connect dengan orang dunia, with the world. Ya. Kalau kita tidak pergi, siapa yang akan pergi? Ya. Hanya orang percaya yang boleh mengubah orang tidak percaya. Orang tidak percaya tak akan mengubah orang tidak percaya. Hanya orang percaya. Itu pentingnya. Dan kita harus lakukan. Ya. Nombor 2, kenapa kita boleh? Nah, kita boleh, nombor 1, kerana kita duta, ambassador of Christ. Ya. Kita kena masuk. Kita sebagai duta, kita memberitahu mereka tentang siapakah itu Tuhan. Dan kita boleh masuk kerana kita priest. Ya. Dan kita mempunyai kuasa. Ya. Kita memberi kuasa. Kita masuk sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita boleh masuk kerana kita garam, kita terang. Memberitahu orang tentang possibility ya, ada kemungkinan. Ya, possible, kemungkinan. Dan saya merancang kurang-kurangnya 3 bulan. Sekarang dah nak akhir, saya kena merancang untuk bulan November dan Disember lah, 2 bulan sebelum 2022. Dan itu pun saya kena merancang untuk tahun depan. Sekarang dah mula berdoa dan merancang. Apakah cara-cara kita merancang? Tahu keperluan utama jemaat. Itu kerja kamu sebagai seorang pastor. Untuk pastor. Untuk membela dan memberi makan pada jemaat-jemaat yang Tuhan memberi pada kamu. Ya. Okey, macam saya katakan tadi ya, ikut kalender. Macam sekarang kurang-kurang pun saya kena ada merancang untuk sampai tahun akhir ini, dan kalau boleh merancang untuk tahun depan. Ya. Apa yang saya merancang untuk mempromosikan kematangan rohani, spiritual growth. Ya. Spiritual growth. Yang pentingnya yang ini yang kita katakan tadi ialah arahan mengenai doktrin dan karakter Christian character, Christian life.
Itu memang penting. Supaya orang tahu bahawa kita memang orang berlainan. We are different. Ya. Jangan tergesa-gesa bersiap lebih awal. Walaupun kita boleh bersiap lebih awal, kita juga boleh bersiap bersikap fleksibel. Fleksibel. Boleh tukar. Boleh bincang. Boleh diatur. Malaysia boleh. Okey. Ada apa-apa soalan? Ya ada, Pastor.